Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Izzat bin Ghazali. Matric number 02 DLS 20F 1046. Saya sebagai kaunselor, dan sebenarnya saya akan serahkan pengenalan untuk pelajar dan terangkan masalah yang dihadapi oleh mereka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imaduddin bin Hazali. Matric number 02 DLS 20F 1018. Masalah yang dihadapi oleh saya ialah saya sering dikongkong dalam memilih kehendak saya sendiri dan kurang kebebasan kerana kebebasan saya selalu dikongkong oleh keluarga. Contohnya pada waktu saya SPM, subjek yang saya ambil adalah subjek sains walaupun saya tidak suka subjek sains itu. Saya terpaksa ambil kerana desakan oleh keluarga saya yang suruh saya ambil subjek sains, maka saya cakap nak masuk ke tempat. Saya lebih suka subjek sastra daripada sains kerana bagi saya sains ini memerlukan ketekunan yang sangat-sangat tekun untuk belajar subjek sains. Dan selepas pada lepas pada SPM itu saya dapat tawaran poli, saya masuk poli, dan masa saya di poli saya tidak ingin balik ke rumah kerana saya lebih suka duduk di poli kerana kebebasan yang di poli mengikut kehendak saya sendiri. Apabila saya balik saya kena mengikut kehendak ibu bapa saya dan saya tidak dibenarkan keluar rumah ataupun perlu mengikut apa yang mereka cakap. So saya sanggup menipu keluarga saya supaya saya jadi tidak balik ke rumah. Itu masalah saya. Sebenarnya saya serahkan kepada pelajar yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Azizi bin Syamsul Sahri. Nombor matrik 02 DLS 20F 1064. Saya sebagai murid yang mempunyai masalah. Antara masalah yang dihadapi oleh saya ialah sering melakukan masalah disiplin di sekolah. Oleh itu, ramai guru-guru yang tidak diminati oleh saya, so buatkan saya sukar untuk datang ke sekolah, dan itu membuatkan saya mendapat result yang tidak berapa cantik. So dengan tidak menghadiri ke sekolah, saya menyukarkan saya untuk menghadapi peperiksaan setiap peperiksaan yang hadapi, dan itu membuatkan saya sering untuk tidak datang ke sekolah dan membuatkan ibu bapa saya marah, dan itu menyebabkan saya rasa down untuk kembali ke sekolah. So itu saja. Saya serahkan kepada pelaku yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazani bin Syamsul Nazain. Nombor matrik 02 DLS 20F 1044. Masalah utama saya ialah saya sering berasa tertekan. Mungkin disebabkan oleh kelas online yang dilakukan buat masa sekarang ni, dan juga tertekan kerana pihak keluarga saya yang sering menekan saya untuk mendapat kecemerlangan dalam pendidikan. Saya juga selalu tidak mendapat tidur yang cukup dan selalu banyak fikir sehingga kepala saya selalu sakit dan juga tertekan yang melampau sehingga akan mendatangkan kecederaan kepada diri sendiri. Itu saja daripada saya. Okey. Terima kasih kepada ketiga-tiga pelajar telah berkongsi kepada saya tentang masalah kamu. Okey. Saya hendak bertanya kepada pelajar yang pertama, iaitu pelajar Imanuddin. Apakah punca atau permulaan masalah
ini boleh berlaku yang seperti anda nyatakan? Punca dia ialah keluarga saya sangat mendesak saya untuk mengambil subjek sains dan tidak memberi kebebasan yang sepatutnya kepada saya. Contohnya macam dengan siapa saya nak berkawan, dengan apa yang ada tuju hidup saya nak ambil macam mana. Dia semua untuk mengikut ada tuju diorang yang mengatur sendiri, begitulah. Okey, terima kasih. Dan seterusnya saya ingin bertanya kepada pelajar yang kedua, iaitu Hafiz Azizi. Seperti kamu ceritakan pada saya sebentar tadi, kamu mengalami masalah disiplin seperti malas pergi sekolah, kan? Dan menyebabkan ramai guru yang tidak minati anda. Okey, soalan saya, apakah punca masalah disiplin itu boleh berlaku dalam hidup kamu, dalam hidup kamu? Puncanya ialah saya sering bergaul dengan rakan-rakan yang mempunyai masalah disiplin dan saya sering pulang rumah pada lewat malam dan itu membuatkan saya tidur dengan tidak cukup. So sebab itulah saya tidak ke sekolah. Okey, terima kasih kepada pelajar yang kedua, iaitu Muhammad Hafiz Azizi. Dan seterusnya pelajar yang ketiga. Seperti yang anda nyatakan kepada saya tadi, yang anda menceritakan kepada saya tadi tentang masalah anda, pelajar yang ketiga iaitu Muhammad Sazani, itu kamu menghadapi masalah tekanan ataupun stres belajar secara online. Apakah punca anda mengalami masalah stres belajar secara online? Bagi saya punca utama tekanan ni sebab terlalu banyak beban kerja dan due date yang perlu saya kejar. Kebanyakan kerja-kerja yang hendak dibuat tu berkumpulan. Saya sering mendapat kumpulan yang tidak memberi tanggungjawab yang sepenuhnya dan beban tu dipikul sepenuhnya oleh saya. Menyebabkan saya susah untuk fokus kat belajar, fikir tentang masalah orang lain. Itu. Okey, terima kasih kepada pelajar yang ketiga iaitu Muhammad Sazani. Okey, berbalik kepada pelajar yang pertama, iaitu Muhammad Imanuddin. Di sini saya sebagai kaunselor, saya ingin memberi penyelesaian ataupun solusi yang anda boleh pakai lah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anda. Okey, solusi yang pertama saya boleh berikan, anda mempunyai hak sebagai anak untuk mencadang ataupun memberi pendapat anda sebagai contoh macam anda tidak minat dalam bidang sains, kan, anda berhak untuk bersuara sebagai seorang anak untuk memberi pendapat lah tentang isu tersebut. Dan anda perlu bertanya pada orang yang lebih berpengalaman lah tentang bidang sains untuk kamu menerangkan semula pada kedua ibu bapa anda. Yang ketiga, minta nasihat ataupun memberi nasihat pada ibu bapa anda untuk memberi peluang kepada anda untuk memilih aliran seperti selain aliran sains. Seperti yang anda nyatakan, selepas anda masuk ke alam politeknik, anda lebih suka kerana anda lebih bebas, hidup bebas dan tidak dikongkong. Pada pendapat saya, anda sebagai seorang anak tidak berhak untuk melakukan perkara seperti berikut, seperti macam anda sanggup menipu dan tidak balik rumah kerana demi kebebasan diri anda. Okay, sekian saja daripada saya, solusi untuk kaunselor, saya nak tanya.
Silakan. Adakah tindakan saya betul apabila saya berjumpa dengan keluarga saya dan berbincang agar tidak mengongkong kebebasan dan kebebasan saya. Begitulah. Pada pendapat saya, tindakan yang kamu lakukan tu adalah betul untuk menegakkan atau membetulkan hak anda sendiri kan, untuk tidak mengokong. Sebab kita memerlukan ruang juga untuk macam santai gitu kan. Dia tak perlu mengokong dan tidak terlalu memaksa lah dalam melakukan apa-apa jua kerja. Yang saja daripada saya. Sebenarnya saya Terima kasih, kaunselor. sebenarnya saya ke pelajar yang kedua. Pelajar kedua yang Muhammad Hafiz Azizi. Anda mengalami masalah disiplin kan, seperti apa yang nyatakan pada saya tadi, sehingga anda tidak hadir ke sekolah, tidak melakukan kerja, dan sehingga hampir sebahagian guru tidak meminati anda kerana masalah disiplin yang anda lakukan di sekolah. Okey, saya mempunyai solusi ataupun jalan penyelesaian untuk anda lakukan, untuk anda mengambil untuk membuat tindakan kan. Anda haruslah lebih bijaklah dalam berkawan dan tidak sehingga mempengaruh dalam berjalan sosial, seperti itu berkawan dengan pelajar-pelajar yang tidak begitu cantik akhlaknya ataupun yang tidak terurus, yang menyebabkan masa depannya gelap kan. Dan anda juga pelajar sendiri juga perlu berfikir lebih matang lah tentang masa hadapan yang akan anda lalui pada masa-masa akan datang. Dengan usaha kita akan mencapai kejayaan. Sekian saja daripada saya solusi untuk pelajar yang kedua, iaitu Muhammad Hafiz Azizi. Seterusnya pada pelajar yang ketiga, iaitu Muhammad Sazani. Seperti yang anda ceritakan pada awal pertemuan kita tadi, anda mengalami masalah stres belajar secara online kan. Okay. Pada pendapat saya, seperti yang anda nyatakan stres belajar online kerana didik yang perlu dihantar adalah dekat sangat kan, dan tidak memberi masa yang terlalu panjang ataupun mencukupi. Dan pada saya, anda haruslah pelajar sendiri haruslah mengurus masa dengan secara bijak ataupun secara sebaik mungkin untuk menyiapkan kerja-kerja yang diberi oleh pensyarah. Seterusnya ialah belajar secara online sudah tentu kamu susah untuk bangun awal pagi, betul kan? Dan pendapat saya, kalau masalah-masalah seperti berikut, anda haruslah meminta bantuan pada rakan-rakan, seperti minta mereka kejut awal pagi, seperti menelefon anda ataupun sebagainya lah. Anda sendiri pun harus mengambil tindakan yang sewajarnya, seperti mengunci jam atau sebagainya. Dan anda juga ada nyatakan anda menghadapi masalah kumpulan, seperti ahli kumpulan yang anda peroleh yang tidak melakukan kerja ataupun hanya menumpang nama dan tidak membuat apa-apa sebarang kerja. Dan anda, pada pendapat saya, anda haruslah memberi nasihat ataupun menegur kepada ahli kumpulan yang tidak melakukan kerja tersebut untuk memberi kesedaran kepada dia. Sekian saja daripada saya untuk solusi kepada pelajar yang ketiga. Terima kasih. Terdapat apa-apa soalan yang ingin diajukan oleh pelajar bertiga? Saya ada sedikit soalan.
adakah tindakan saya betul atau salah jika saya macam dah menasihati kumpulan saya tapi dia sering melakukan kesalahan yang sama dan akhirnya saya mengabaikan pelajar tersebut. Dan contohnya bila membuat sesuatu kerja, saya nasihat dia tapi dia still tak buat kerja dan saya biarkan saja dia begitu, dah hantar apa yang ada saja. Apakah tindakan itu betul? Okey, terima kasih kepada soalan yang diajukan oleh pelajar Muhammad Sazani. Pada pendapat saya, tindakan yang anda ingin lakukan itu adalah tidak wajar lah, kerana setiap pelajar menginginkan kejayaan dan kita sendiri pun tidak mahu kita berjaya berseorang diri, dan kita mahu rakan ataupun kawan sekeliling kita turut berjaya. Pada pendapat saya, anda haruslah sekiranya dia still tidak mengambil berat ataupun ambil tahu tentang kerja yang diberi oleh ahli kumpulan ataupun ketua kumpulan kan, anda sebagai ahli kumpulan ada hak ataupun mempunyai tindakan untuk memberitahu kepada pesyarah bahawa dia tidak melakukan sebarang kerja, dan supaya pesyarah dapat mengambil tindakan terhadap dia. Sekiranya kalau anda mengabaikan pelajar tersebut, kesianlah kepada dia kerana tidak memperoleh sebarang markah dalam melakukan kerja berkumpulan. Sekian saja untuk penerangan terhadap soalan pelajar Sazani. Saya ada persoalan yang mahu diajukan. Apakah tindakan saya yang perlu dilakukan untuk datang ke kelas pada awal waktu dan tidak miss kelas setiap masa? Boleh ulang semula tak pelajar yang kedua? Apakah tindakan saya yang perlu saya lakukan untuk menghadiri setiap kelas? Okey, terima kasih kepada pelajar yang kedua iaitu Muhammad Hafiz Azizi terhadap soalan yang diberikan, yang diajukan. Okey, tindakan yang harus anda lakukan ialah seperti yang anda nyatakan kepada saya sebentar tadi, anda sering keluar malam dan balik lewat malam ke rumah, kan? Dan pada pendapat saya ataupun dalam penyelesaian yang saya dapat berikan, anda haruslah menagih masa. Sekiranya menagih masa untuk bersosial, beriadah dan masa untuk belajar ataupun study kan. Okey, pada bahagian malam, seperti anda kata, anda keluar malam untuk melepak dan sehingga lewat malam kan. Pada pendapat saya, perkara yang anda lakukan itu tidak wajar sebagai seorang pelajar, kerana kita masih belajar dan perlu memberi komitmen yang tinggi untuk pelajaran kita. Jadi solusi untuk kamu untuk bangun awal dan sentiasa hadir ke sekolah dan sentiasa bersemangat dan dan bijak mengatur masa, seperti macam bangun awal pagi kan, bangun awal pagi dan ke sekolah dan ceria, dan anda haruslah bersemangat untuk ke sekolah supaya mempunyai aura ataupun semangat-semangat positif untuk belajar pada hari itu. Sekian saja daripada saya untuk penjelasan soalan tersebut. Terima kasih. Ada apa-apa soalan lagi yang ingin diajukan kepada saya sebagai pengusaha? Setakat ni tak ada. Tiada. Okey, terima kasih maklum balas anda. Okey, sekiranya tiada, okey, saya di sini sebagai akhir kata saya ingin membuat kesimpulan. Okey, kamu bertiga sebagai seorang pelajar haruslah berfikir positif
memetik taraf pelajaran dan tidak melakukan sebarang perkara-perkara negatif seperti melibatkan diri dalam gejala sosial ataupun terlalu menginginkan kebebasan ataupun mementingkan diri sendiri kan. Okey. Anda juga haruslah seperti yang masalah yang dihadapi oleh pelajar ketiga kita iaitu Muhammad Sazani, seperti masalah kumpulan kan. Kita haruslah bekerjasama dalam melakukan kerja-kerja kumpulan supaya rakan-rakan yang sekeliling kita ataupun seperjuangan kita juga turut berjaya. Dan kita juga sebagai seorang pelajar dan juga anak pada kedua ibu bapa kita kan, kita mempunyai hak dan tanggungjawab terhadap kedua ibu bapa kita. Dan tidak sewajarnya lah seperti yang pelajar pertama iaitu Muhammad Imanuddin menyatakan tadi, yang sehingga dia sanggup tidak balik ke rumah demi kebebasan. Ya, memang kita pelajar sedang remaja dan mahukan kebebasan, tapi kita haruslah mengingat bahawa kedua orang tua kita yang berada di kampung dan kita tidak sewajarnya melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Sekian saja daripada saya dan ahli grup. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.